Angkatan bersenjata di Raja Brunei menjelang 31 hari bulan Mei 2016 genap berusia 55 tahun. Dalam tempoh waktu itu, ia telah banyak melakar sejarah yang sangat membanggakan negara Brunei Darussalam hinggalah ke hari ini dan ke hari muka. DNA dan darah keperwiraan dan kesetiaan telah sedia mengalir dalam tubuh badan setiap rakyat Brunei. Ini terbukti apabila perwira-perwira Brunei berjaya menumpaskan pengkhianat-pengkhianat asing yang cuba menakluk, menjajah dan mengkristiankan negara tercinta. Peristiwa ini terbukti dalam lipatan sejarah pada Perang Kastila pada tahun 1578. Pada tahun itu, lebih 1,000 prajurit Brunei yang dipimpin Pengiran Bendahara Sakam telah bertarung dengan teroris Spanyol yang dilengkapi persenjataan canggih dan tenaga perang yang lebih kuat. Dengan berbekalkan semangat keperwiraan dan kesetiaan yang amat tinggi, Ketua Angkatan Perang Spanyol mati dibunuh dan armada mereka ditumpaskan. Inilah antara ujian pertama keperwiraan dan kesetiaan orang Brunei. Pada usianya yang ke-55 tahun ini, nescaya angkatan bersenjata di Raja Brunei semakin matang, bertambah hebat lantas semakin tangkas dalam menghadapi pelbagai cabaran dan apa jua kemungkinan. Titik tolak sejarah angkatan bersenjata di Raja Brunei ialah pada 31 Mei 1961 apabila askar Melayu Brunei ditubuhkan dengan penghantaran seramai 60 orang anak watan menjalani latihan ketenteraan di Port Dickson, Malaya. Pada 9 November 1961, Baginda berkenan menyaksikan perarakan ulang tahun yang dipersembahkan oleh pasukan perintis. Perbarisan segak yang dipersembahkan dengan penuh semangat di hadapan majlis Baginda diadakan di tanah air sendiri. Pada majlis inilah Baginda melafazkan titah agar prajurit akan dapat menunjukkan segala-galanya untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman negeri ini, bukan hanya faedah bangsa dan negara kamu, tetapi juga menjadi tugas utama bagi diri kamu sekalian dan supaya akan mendatangkan faedah kepada agama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ditabalkan sebagai Sultan yang ke-29 pada 5 Oktober 1967. Dalam titah pertama, Baginda menitahkan bahawa Baginda selaku Sultan dengan sedaya upaya akan berusaha pada menjalankan dasar-dasar paduka Ayahanda Baginda dan akan sentiasa memelihara keamanan, ketenteraman dan daya usaha bagi kemakmuran negara serta memelihara dan mengharumkan nama baik negeri Brunei Darussalam. Kebijaksanaan Baginda dalam menerajui kepimpinan negara, ABDB terus melalui arus perubahan pesat meningkatkan kredibiliti, kekuatan, ketangkasan dan kehebatannya menjadikannya sebagai sebuah entiti yang dihormati. Apabila negara mencapai kemerdekaan penuh pada 1 Januari 1984, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, pemimpin Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, selaku Menteri Pertahanan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah juga menjawat portfolio Kementerian Pertahanan dalam penyusunan kabinet berikutnya. Baginda juga adalah Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Antarabangsa. Baginda adalah seorang pemimpin semula jadi. Pada diri Baginda terdapat purih keperwiraan, kepimpinan, kebijaksanaan dan seorang role model bagi rakyat Baginda, lebih-lebih lagi bagi mereka yang menceburkan diri dalam bidang ketenteraan. Betapa tidak Baginda adalah antara pemimpin yang berkaliber tinggi dalam ketenteraan, memandangkan Baginda adalah pegawai bertauliah lulusan dari Akademi Tentera Diraja Sandhurst yang tersohor di dunia. Bersama Baginda, menjalani latihan itu ialah Paduka Adinda, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Muhammad Bolkiah.
Institusi Pertahanan Negara telah mengorak langkah memasuki era baru sejurus selepas negeri Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan penuh pada tahun 1984 apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan penubuhan Kementerian Pertahanan dan penyusunan semula Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Baginda adalah juga pemerintah tertinggi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Tentera Darat di Raja Brunei, ringkasnya TDDB, adalah unit terbesar dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Peranan utama TDDB memelihara keselamatan dan mempertahankan kedaulatan kawasan daratan. Selain dari itu, TDDB juga melaksanakan tugas-tugas rasmi seperti kawalan beristiadat dan perbarisan serta lain-lain majlis kenegaraan. TDDB juga dikerahkan untuk menyemai silaturahim antara tentera dan masyarakat umum melalui pelbagai projek dan kerja-kerja amal. Usaha seperti ini menunjukkan bahawa tentera dan rakyat jelata berpisah tiada. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, TDDB dibahagikan kepada 3 elemen, iaitu unit infanteri, bantuan kombat dan khidmat bantuan kombat. Unit infanteri terdiri daripada 3 batalion, iaitu batalion pertama, kedua dan ketiga. Bantuan kombat pula adalah batalion bantu TDDB yang memikul tugas khusus untuk membantu unit-unit lain dalam TDDB dan ABDB secara amnya. 2 bidang tanggungjawab yang digalas oleh unit ini ialah peranannya di masa aman seperti kesediaan menghulurkan bantuan dalam pengendalian dan pelaksanaan projek atau kerja-kerja amal sejajar dengan komitmennya kepada masyarakat. Di waktu peperangan pula, peranan utama unit ini ialah sebagai penggeledah, pemusnah bom dan seumpamanya, di samping tugas-tugas lain seperti memberi bantuan kombat, mendirikan khemah pos pemerintah, jalan raya, padang pesawat udara dan jambatan. Khidmat Bantuan Kombat atau KBK terdiri daripada Depoh Logistik, Kejuruteraan Darat, Skuadron Semboyan, Khidmat Perubatan, Khidmat Pergigian, Khidmat Bomba dan Keselamatan dan Kenderaan Pasukan. KBK mempunyai peranan dalam memberikan khidmat bantuan kombat di waktu aman dan dalam situasi peperangan. Semenjak penubuhannya 55 tahun lalu, TDDB telah mengecap perubahan-perubahan yang signifikan demi memenuhi keperluan agar TDDB sentiasa bersiap sedia menghadapi evolusi mendatang. Dalam memenuhi aspirasi ini, TDDB telah mempertingkat dan memperkukuhkan lagi keupayaan unit ini daripada aspek keanggotaan serta memodenkan penggunaan persenjataan dan peralatan ketenteraan. Perancangan ini sejajar dengan misi TDDB untuk menjadi sebuah unit tentera darat yang moden dan mantap. Penubuhan unit kimia, biologi, radiologi dan letupan KBRL pada 1 Januari 2010 adalah selaras dengan hasrat untuk merealisasikan aspirasi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk membawa ABDB ke era baru dalam menangani cabaran dan ancaman yang berbentuk bukan tradisi ancaman pengganas. Unit ini bertanggungjawab untuk bertindak, menangani serta mengurus ancaman kimia, biologi,
radiologi dan letupan, di samping memberikan khidmat nasihat serta bantuan kepada agensi-agensi keselamatan kerajaan yang lain. Pada awal tahun 2011, TDDB dibekalkan dengan 5 buah perahu airboat. Pemerolehan kenderaan ini adalah bagi kegunaan semasa menjalankan operasi mencari dan menyelamat, selain sebagai menepati keperluan TDDB untuk menyediakan bantuan kemanusiaan semasa kecemasan. Juga pada tahun 2011, unit Skuadron Perahu Tentera Laut Diraja Brunei telah diserapkan ke dalam unit TDDB. Langkah ini adalah bagi terus memupuk keupayaan unit tentera darat dalam melaksanakan tugas-tugas pakar ketika menyertai misi pasukan pelbagai negara. Dalam merealisasikan garis pandu Kertas Putih Pertahanan KPP, Tentera Darat Diraja Brunei juga telah mengenal pasti beberapa faktor ke arah meningkatkan keupayaannya. Faktor-faktor ini termasuk mengambil kira keperluan keupayaan jangka pendek, keperluan keupayaan jangka sederhana dan keperluan keupayaan jangka panjang. Sejajar dengan perkembangan ini, TDDB memerlukan anggota yang mahir dalam pengendalian serta pengurusan peralatan dan persenjataan yang semakin canggih dan moden. Kesemua ini adalah menjadi anjakan ke arah usaha untuk memperkukuhkan lagi Tentera Darat Diraja Brunei sebagai pasukan yang berkebolehan, unggul dan berkesan. Merentasi samudera dikaitkan dengan keperwiraan Tentera Laut Diraja Brunei, TLDB. Sejarah pembentukannya agak unik. Ia bermula dengan penubuhan Section Board Regiment Askar Melayu Brunei yang dianggotai seramai 18 prajurit yang diberi mandat menyediakan pengangkutan sungai. Hari ini TLDB telah berkembang maju menjadi sebuah tentera laut dengan kekuatan melebihi 1,100 anggota dengan armada kapal-kapal moden. Tanggungjawabnya juga lebih meluas dan mencabar bagi mempertahankan kedaulatan negara di kawasan perairan. Perkembangan inilah menjadi kebanggaan Tentera Laut Diraja Brunei. Armada adalah unit terbesar dan merupakan tulang belakang TLDB dalam melaksanakan peranan utamanya melindungi kedaulatan kawasan maritim negara. Dalam melaksanakan tugas ini, unit armada dilengkapi dengan beberapa kategori kapal dengan keupayaan tertentu. Kapal kelas Darussalam, KDB Darussalam, KDB Darul Ihsan dan KDB Darul Aman masing-masing boleh membawa 50 anak kapal. Kapal-kapal kelas ini berkeupayaan melaksanakan rondaan tanpa bantuan selama 21 hari. Setiap kapal dilengkapi dengan rigid inflatable craft sebagai platform bagi melancarkan tugas-tugas pemintasan dan pemeriksaan. Kapal kelas Darussalam juga mempunyai dek landasan helikopter bagi membolehkan pelaksanaan operasi bersama tentera udara di Raja Brunei, umpamanya operasi mencari dan menyelamat. Selain daripada kapal kelas Darussalam, armada juga dilengkapi dengan kapal kelas Ijtihad, iaitu KDB Ijtihad, KDB Berkat, KDB Syafaat dan KDB Afiat. Keempat-empat kapal ini digunakan bagi melakukan pemintasan dan rondaan sempadan maritim di samping mengawal keselamatan kemudahan petrokimia luar pantai milik negara. Kapal peronda laju ini mampu mencapai kelajuan maksimum 30 knot, berkeupayaan membuat rondaan tanpa bantuan selama 7 hari serta dilengkapi dengan sistem persenjataan yang canggih. 3 buah lagi kapal iaitu kelas Perwira turut bergandingan dengan lain-lain kapal armada. Kapal-kapal itu KDB Perwira, KDB Penyerang dan KDB Pemburu ditugaskan menjalankan rondaan di sekitar kawasan luar pantai dan mempunyai anak kapal seramai 12 anggota. Kapal terbaru Tentera Laut Diraja Brunei, KDB Musta'id, merupakan kapal yang terpantas sejauh ini. Ia boleh bergerak
dengan kelajuan lebih daripada 40 knot. KDB mustahil memainkan peranan penting dalam operasi tindak balas yang pantas. Skuadron bantu yang dibarisi KDB Traban, KDB Serasa, KDB Puni dan KDB Damuan berfungsi dalam memberikan bantuan pengangkutan sungai kepada unit-unit lain dalam ABDB seperti pengangkutan trup dan kenderaan infanteri. Skuadron ini juga memberikan khidmat bantuan pengangkutan kepada agensi-agensi kerajaan. Berbakti di angkasa. Itulah ungkapan yang disisipkan kepada Tentera Udara Diraja Brunei, TUDB. Pada awal penubuhannya, TUDB berperanan memberi perkhidmatan doktor perubatan. Perkhidmatan ini dikenali sebagai doktor terbang atau flying doctor yang dikenali umum, terutamanya masyarakat pedalaman yang belum menikmati perhubungan jalan raya. Inilah antaranya komitmen Angkatan Bersenjata Diraja Brunei terhadap kesejahteraan masyarakat umum, satu tanggungjawab sosial yang terpuji. Pada masa kini, peranan TUDB telah diperluaskan lagi menurut keperluan semasa. Tugas untuk mempertahankan ruang udara negara kini dengan sendirinya dimandatkan kepada Tentera Udara Diraja Brunei. Dengan itu juga, TUDB bertanggungjawab menjalankan pengawasan di sepanjang perbatasan darat dan maritim negara, di samping memberikan bantuan kepada agensi-agensi penguatkuasaan kebangsaan yang lain. Pada awalnya, unit ini dikendalikan oleh 2 juruterbang dari syarikat Worldwide Helicopter. Setelah itu, arus perkembangan dan kemajuan terus dicapainya melalui pelbagai rancangan perolehan. Penubuhan skuadron telah dilaksanakan bagi helikopter Bolko 105, Black Hawk S-70I, pesawat CN-235, PC-7 Mk2, Bell 206B Jet Ranger serta sistem pertahanan udara jarak dekat yang dipanggil Mistral. Di bawah naungan No. 1 Wing, helikopter Black Hawk S-70I ditempatkan di No. 11 Squadron. Helikopter ini berkebolehan menjalankan operasi waktu malam, mengangkut anggota dan peralatan, mencari dan menyelamat, bantuan memadam kebakaran serta rondaan maritim. Black Hawk S-70A juga digunakan dalam gerakan bantuan di Aceh, Indonesia yang dilanda tsunami pada tahun 2004. No. 12 Squadron pula dilengkapi dengan helikopter Bolko 105 yang berkebolehan untuk mengangkut anggota dan memberi bantuan untuk rondaan maritim. Manakala Skuadron 15 pula dilengkapi dengan pesawat CN-235 yang berperanan bagi tugas-tugas rondaan maritim, mencari dan mengesan serta pengangkutan anggota. Tentera Udara Diraja Brunei juga berperanan untuk memberikan latihan kepada bakal juruterbang dan anak kapal. Peranan ini diberikan kepada Skuadron 73 di bawah naungan No. 7 Wing yang dilengkapi dengan pesawat PC-7 Mk2 dan Bell 206B Jet Ranger. Bagi mengukuhkan lagi pertahanan udara negara, TUDB menyelenggara unit payung terjun pembekal udara taktikal. Unit ini mempunyai berkeupayaan untuk melaksanakan tugas menggunakan payung terjun atau pembekalan taktikal ke dalam hutan tebal di negara ini. Institut Latihan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Titik tolak bagi memperkasa ABDB supaya mempunyai sumber tenaga manusia yang berkebolehan dan berkemahiran bermula apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melafazkan titah yang menjurus ke arah itu. Perkara ini dititahkan pada ulang tahun ke-43 ABDB pada tahun 2004. Antara lainnya, Baginda bertitah bahawa kekitangan di dalam ABDB adalah aset utama dan keimanan mereka, latihan serta motivasi adalah asas ke arah mencapai kejayaan. Ke arah ini, Baginda telah menitahkan supaya ABDB menumpukan perhatian kepada anggotanya sebagai tulang belakang dan sumber kekuatan
manakala satu strategi perlu dirumuskan bagi memupuk, mengembangkan dan menguruskan sumber manusia yang dimiliki supaya akan dapat menyokong visi dan misi ABDB. Dalam mencapai hasrat yang dititahkan itu, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei mempunyai beberapa institusi untuk melatih dan mendidik kaki tangannya. Antaranya ialah Akademi Pertahanan ABDB. Pada 28 April 2016, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan merasmikan Kompleks Akademi Pertahanan yang baru yang terletak di Kampung Tanah Jambu, daerah Brunei Muara. Majlis berkenaan bersempena upacara Sovereign Parade bagi pegawai kadet pengambilan ke-14. Ia merupakan upacara yang diadakan buat pertama kalinya di lapangan kawat kompleks tersebut. Pada majlis tersebut, Baginda bertitah bahawa Akademi Pertahanan ABDB kini telah pun berpindah ke tapak baru yang lebih moden dan kondusif untuk latihan-latihan ketenteraan. Menurut Baginda, infrastruktur yang luas dan baru ini adalah merupakan satu pelaburan besar yang diikhtiarkan oleh Kerajaan Baginda bagi menjana pembangunan kapasiti sumber manusia Angkatan Bersenjata kita. Titah Baginda lagi bahawa ia turut berperanan untuk menaikkan imej dan profil Akademi Pertahanan di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Objektif akademi berkenaan antaranya adalah untuk merancang, mengurus dan memenuhi keperluan-keperluan latihan pegawai-pegawai ABDB dengan cara yang sistematik, di samping mewujudkan pengalaman pembelajaran yang positif kepada semua penuntut Akademi Pertahanan. Selain itu, ia juga mempromosikan Akademi Pertahanan di peringkat luar negara dan mengukuhkan hubungan dengan lain-lain Akademi Pertahanan serta merancangkan laluan pengiktirafan rasmi kepada semua penuntutnya. Sebelum ini, Akademi Pertahanan ditempatkan secara sementara di Perkhemahan Sungai Akar. Sebuah lagi institusi yang berprestij ialah Institut Pengajian Pertahanan dan Strategik Sultan Haji Hassanal Bolkiah, yang mana penubuhannya dititahkan Baginda pada 31 Mei 2006 sempena sambutan ulang tahun ke-45 ABDB. Visi institut ini ialah untuk menjadi kumpulan pemikir yang unggul dalam bidang pertahanan serantau, keselamatan dan kajian strategik. Dalam merealisasikan visi ini, institut berkenaan menyediakan platform bagi pegawai pertahanan, cendekiawan dan pihak-pihak berkepentingan yang lain untuk mengadakan perbincangan dan menjalankan penyelidikan terhadap isu-isu berkaitan pertahanan, keselamatan dan strategi. Pada masa ini, institut tersebut mengendalikan program pembangunan eksekutif dalam dasar awam dan pengurusan bagi pegawai kanan ABDB serta pegawai dari agensi kerajaan. Program ini direka bentuk dan dimajukan dengan kolaborasi bersama Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew, Universiti Nasional Singapura. Ia dikendalikan oleh sebuah fakulti yang terdiri daripada ahli-ahli akademi antarabangsa yang memiliki kepakaran dengan pengalaman meluas. Salah satu pasukan kebanggaan ABDB ialah Regimen Pasukan Khas atau RPK. Unit ini mulanya dikenali sebagai Section Bot Khas, ditubuhkan pada tahun 1976 dengan hanya 10 anggota. 5 tahun kemudian, namanya ditukar menjadi Division Combat Khas. Sewaktu penyusunan semula ABDB pada tahun 1984, nama Division ditukar menjadi Skuadron Combat Khas yang mengandungi 4 pasukan. Pada tahun 2004, skuadron ini dianugerahkan beret dan lancana uniform baru oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sejak itu, anggota skuadron berkenaan
dikenal pasti melalui beret berwarna merun pulasan. Warna ini adalah warna yang digunakan oleh beberapa unit pasukan khas di merata dunia. Skuadron ini diberi nama baru sebagai Regimen Pasukan Khas pada tahun 2006. Anggota-anggota unit khas ini terkenal dengan ketahanan fisikal yang tinggi serta kemahiran penggunaan peralatan ketenteraan yang sophisticated. Daya ketahanan fisikal dan mental yang tinggi adalah keperluan utama bagi kemasukan ke dalam unit. Betapa tidak, regimen ini mempunyai semangat serta etos yang tiada tandingannya dalam angkatan bersenjata di Raja Brunei. Uniform bagi setiap anggota lelaki dan wanita angkatan bersenjata di Raja Brunei mencerminkan komitmen yang tidak goyah untuk berjuang bagi mempertahankan negara dan memperkasakan perlembagaan negara. Mereka rela menghadapi sebarang kemungkinan tanpa mementingkan diri sendiri. Kesetiaan yang sama dilaratkan kepada semua individu dalam unit masing-masing agar mereka bersatu pada ketika menghadapi waktu pertempuran. ABDB telah memantapkan tahap kepribadian dan profesionalisme tinggi yang dimiliki oleh setiap anggotanya. ABDB mengendalikan pelbagai aktiviti yang merangkumi bidang sosial, keagamaan dan kebajikan bagi memelihara kesejahteraan fisikal, mental dan kerohanian anggota tentera. Setiap mereka dikehendaki memanfaatkan peluang yang disediakan untuk peningkatan diri dan profesional sepanjang perkhidmatan mereka. Komuniti ABDB juga merangkumi ahli keluarga anggota tentera dan mereka yang telah bersara. Banyak program sosial dan kebajikan diadakan untuk mereka dengan harapan mereka sentiasa mempunyai rangkaian hubungan dan sokongan yang diperlukan. Selain daripada aktiviti khusus, ABDB turut menganjurkan program bantuan dan aktiviti amal. Sambil menghulurkan sokongan dan bantuan demi kebajikan masyarakat, program bantuan seperti ini juga memberi kesempatan kepada ABDB untuk mengukuhkan hubungan dengan komuniti yang menerima khidmat mereka. Interaksi sebegini membolehkan anggota ABDB memahami komuniti dengan lebih mendalam dan menanamkan keyakinan terhadap angkatan tentera. Dengan inilah juga mengeratkan lagi tali silaturahim antara pihak tentera dengan pihak awam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dalam titah sempena sambutan Hari Ulang Tahun ke-48 ABDB menegaskan, adalah jelas bahawa bersaiz kecil tidak menjadi penghalang untuk kita terus bertapak ke hadapan dan berdiri tinggi dengan negara lain. Tatkala ABDB meraihkan sambutan Jubli Emas dan perkembangannya sebagai sebuah angkatan bersenjata yang moden dan profesional, pada hari ini ABDB sudah pun mengorak langkah menggariskan arah dan bentuk hala tuju masa depannya. Sejak akhir-akhir ini, dengan meningkatnya ancaman dan risiko keselamatan yang berbentuk baru, ABDB harus berupaya mengimbang semula peranan dan tanggungjawabnya terhadap pertahanan konvensional dengan isu-isu keselamatan dan pertahanan yang lebih bersifat meluas. Tambahan pula dengan komitmen ABDB yang semakin meningkat dalam menjalankan misi-misi pengaman antarabangsa, maka timbul keperluan bagi ABDB untuk memastikan kesiapsiagaan dan mobilitinya sentiasa terpelihara. Bagi membolehkan ABDB menilai serta memperoleh tahap kemampuan yang perlu dicapai dalam menangani keadaan keselamatan yang sentiasa berubah, beberapa institusi yang dapat melengkapkan lagi kewibawaan ABDB seperti Jabatan Arah Perkembangan Keupayaan Tentera JPKT serta Pusat Penyelidikan dan Perkembangan Sains dan Teknologi P3ST telah ditubuhkan.
Antara bidang tanggungjawab JPKT ialah menengani semua aspek pembangunan keupayaan pertahanan yang merangkumi cadangan peruntukan belanjawan. Selain itu, JPKT juga merangka syur bagi tenaga manusia, latihan dan infrastruktur sokongan untuk mengoptimumkan jangka hayat dan asas-asas yang dimiliki. Sejak penubuhannya pada 1 Julai 2010, P3ST mengendalikan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan pertahanan untuk menyediakan rumusan berasaskan sains dan teknologi yang digunakan dalam pembangunan keupayaan ABDB dan pemodanan pertahanan. Gandingan P3ST dan JPKT mencerminkan satu sinergi yang lebih terfokus ke arah pemerolehan rumusan yang diperlukan oleh ABDB bagi menggalas peranan serta misinya pada masa sekarang dan akan datang. Pada 6 Julai 2011, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah berkenan melancarkan Kertas Putih Pertahanan Ketiga KPP yang bertajuk Mempertahankan Kedaulatan Bangsa, mengembangkan peranan dalam horizon yang lebih meluas. Pelancaran KPP diadakan serentak dengan perasmian Pameran Pertahanan Antarabangsa Ketiga Brunei Darussalam, BRIDEX. Di samping mengekalkan kesepaduan struktur pertahanan yang sedia ada, ia juga menggariskan keperluan dan keupayaan yang diperlukan bagi pembangunan berterusan ABDB yang merangkumi kelengkapan, keanggotaan dan kerahan. Dasar-dasar yang digariskan dalam KPP 2011 serta tindakan dan keupayaan yang dicadangkan mempunyai dua objektif utama, iaitu pertama, untuk memastikan bahawa Brunei Darussalam tidak hanya mampu mengawal keselamatannya sendiri, tetapi juga bagi membolehkannya memberikan sumbangan yang signifikan terhadap usaha mempromosi kestabilan persekitaran serantau. Kedua ialah supaya ABDB boleh memaksimumkan fleksibiliti serta keberkesanan dalam operasinya dan sentiasa bersedia untuk menangani segala agenda dan situasi keselamatan yang dihadapinya. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan KPP 2011 adalah bersandarkan kepada pendekatan realistik dan holistik yang mengutamakan matlamat jangka pendek dan juga jangka panjang ABDB. Empat kualiti penting telah dikenal pasti sebagai ciri penting bagi perkembangan ini, iaitu pengetahuan, integrasi, kepantasan dan impak. Pada usianya ke-55 tahun ini, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei terus bertambah matang, tangkas dan dengan azam yang lebih meningkat pada menghadapi segala kemungkinan demi mempertahankan kedaulatan negara Brunei Darussalam.